warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pengurusi Al-Muhtaram Fadilatul Doktor Profesor Emeritus Datuk Kamaruddin, yang merupakan pengurusi LPU KUIPS, Tuan Badruddin Bad Bad Puan Rohana dan semua pimpinan KUIPS. Dan ni nak boleh cakap ke ni? Ha? Okey. Tengok duk sedap makan ubi kayu ni. Dengar dulu saya cakap. Saya tak akan panjang, tapi selepas pada itu kita akan ni. Wa ana ashkuru wa hanni'u madha hadal masrahiyah wala madha? التي شهدنا قبل قليل فبارك الله فيكم وهذا تطور جيد ممتاز إن شاء الله بتأييد أساتذة والمعلمي اللغة العربية في هذه الجامعة إن شاء الله. Boleh dengar ni? Saya akan cakap beberapa perkara, tengok satu persatu. Kemudian kalau ada sesi ruang untuk soal jawab, kita soal jawab. Jadi kalau saya tengok ada siapa sembang, saya akan pergi kepada dia untuk meminta pandangan tambahan. Okey. Pertama, biasanya kita mendengar orang sebut hubbul watan minal iman. Cintakan tanah air daripada iman. Hadis ini bukan hadis yang sahih. Walaisa bihadithin sahih. Dia bukan satu hadis yang sahih. Bahkan As-Saghani dan kitabnya Al-Mawdu'at memasukkan di dalam hadis palsu. Maksudnya tak ada hadis kata cinta negara daripada iman. Tetapi di dalam masa yang sama, itu tidaklah menafikan bahawasanya cintakan tanah air itu adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa manusia. Dan Islam tidak halang, bahkan Islam jadikan itu suatu perkara yang seakan-akan diiktiraf, atau bukan seakan diiktiraf, memang diiktiraf kewujudannya dalam jiwa manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang mana Nabi kita Muhammad? Nabi asal orang mana? Orang Mekah. Mekah tindas dia, sehingga dia terpaksa keluar meninggalkan kota Mekah. Bila sampai di Madinah, mereka bukan orang Madinah. Masa itu belum nama Madinah, Yathrib. Bilal, oleh kerana lama dia di Mekah, walaupun dibuli dan diseksa, tapi apabila dia pergi ke Madinah, dia teringat Mekah. Nabi doa, Nabi kesian kat sahabat-sahabat yang merindui tanah air mereka. Allahumma habbib ilaina Makkata kahubbina, Allahumma habbib ilaina al-Madinata kahubbina Makkata. Ya Allah, jadikanlah kami sayang kepada Madinah seperti mana kami sayang kepada Mekah. Ketika Nabi melihat kepada Mekah, Nabi kata, ma atyabaki wa ma ahabbaki ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Dalam hadis Tirmizi, alangkah indahnya, alangkah sayangnya engkau pada diriku, Nabi kata kat Mekah, jika tidak kerana kaummu mengeluarkan aku tidak ingin tinggal selain daripadamu. Nabi bukan nak pergi ke Madinah.
Nabi terpaksa kerana kaumnya mengeluarkannya. Sebab sayangkan Nabi SAW kepada Mekah. Tapi yang pertama sebelum itu, sayangkan negeri ini diiktiraf ataupun tak? Ada orang kata sayang negeri bukan disuruh oleh agama. Nabi sayang negeri dia. Nabi sayang Mekah. Sebab itu pembukaan yang pertama futuh. Dia panggil Fathul Makkah. Kita tadi perkataan dia panggil al-isti'mar. Isti'mar ni di dalam bahasa Arab seolah-olah maksud penjajahan. Tapi isti'mar daripada perkataan amar, yu'ammir, kita dia mustaghribin. Mereka memusnahkan. Haula laisu bi al-musta'mirin wa innama alaysa kadhalik, bukan pengmakmur bumi, mereka memusnahkan bumi. Sebab itu Islam tidak guna perkataan tawan, dia guna perkataan fath, futuh, pembukaan. Maka pembukaan yang pertama ialah pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah. Nabi pergi, Nabi sayang kat Mekah, Nabi buka kota Mekah, bebaskan Mekah daripada tangan orang yang zalim. Okey, saya nak sebut beberapa perkara tentang bezanya Islam dengan penjajah-penjajah yang lain. Nabi bila buka kota Mekah, Nabi balik pergi ke Madinah. Nabi tak duduk di Mekah, walaupun Nabi sayang Mekah, kerana Madinah ialah tempat dia yang telah memberikan kedudukan padanya. Kemudian Islam berkembang. Nabi menulis surat kepada maharaja-maharaja yang besar. Min Muhammad Rasulillah ila azimir Rum. Min Muhammad Rasulillah ila azimil Furs. Daripada Muhammad Rasulillah kepada orang besar Rom. Daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Parsi. Surat menyurat tu masih disimpan di Museum Turki. Masih ada surat yang ada cop Nabi SAW. Nabi kata, aslim. Pertama Nabi kata, salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Aslim taslam. Islamlah, nescaya kamu selamat. Islam tidak datang sebagai the conquer, bukan datang untuk menangan. Ia datang untuk membebaskan. Membebaskan daripada tangan-tangan yang memegang tampuk pemerintahan secara kejam. Itu misi Islam. Nabi kita orang apa? Nabi orang Arab. Tetapi pembukaan kota setelah apabila Islam berkembang, Islam sampai ke Baghdad, Islam sampai ke Uzbekistan. Saya kebetulan duta pelancongan Uzbekistan. Dia lantik. Boleh ada Datuk Kamarudin. Kan? Bukanlah nak kempen, bukan dia bayar gaji kat saya, tapi oleh kerana saya pergi dalam majlis mereka. Tapi saya nak cerita, saya pergi Uzbekistan. Di Uzbekistan ada kubur Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia orang Uzbek. Orang Uzbek ni bukan cakap Arab. Muka nak Cina-Cina macam dengan saya sikit. Kan? Kalau saya pakai baju Uzbekistan tu, dia ingat saya pun Uzbekistan juga. Uzbek. Al-Imam Bukhari daripada sana. Kubur dari sana, Khartang. Al-Imam Tirmizi daripada Tirmiz, di wilayah sana. Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bukan orang Arab. Kalau logiknya Islam yang awal itu adalah merupakan majoritinya orang Arab, negara-negara yang dibuka akan diberikan kepada Arab. Tapi Muhammad bin Ismail bukan orang Arab. Muhammad bin Saurah At-Tirmidhi, kita panggil Al-Imam At-Tir, tempat dia Tirmiz, sekarang di dalam Uzbekistan, bukan orang Arab.
An-Nasa'i, tempat dia di Nasa. Nasa sekarang masuk dalam wilayah Iran, juga bukan orang Arab. Ahmad bin Ali bin Shu'aib An-Nasa'i, dia bukan orang Arab. Abu Daud Sajistan, bukan orang Arab. Sulaiman bin Ash'as As-Sajistani, Abu Daud, bukan orang Arab. Ibnu Majah, pernah dengar dah nama-nama saya sebut ni? Mengaji kuib tak pernah dengar, demam banyak lah. Ibnu Majah bukan orang Arab. Artinya apabila Islam membuka kota-kota yang besar, Islam tidak menjadikan ini adalah untuk kepentingan orang Arab. Kerana misinya umat Islam, walaupun ada kelemahannya, ketenteraan umat Islam itu, tetapi misi mereka ialah membawa Islam. Islam is for all. Al-Islamu lil jami'. Islam untuk semua. Maka oleh kerana itu, maka tokoh-tokoh ini tadi bercakap bahasa Arab. Apabila kita belajar di dalam ilmu dalam bahasa Arab, siapa dia tokoh nahwu yang hebat dalam bahasa Arab? Siapa dia? Sebut, siapa? Macam tak berani je, siapa? Sibawai, kan? Sibawai bukan orang Arab. Dia Parsi. Siapa dia tokoh lagi? Abu Ali Al-Farisi, tokoh bahasa. Bukan orang Arab, nama pun Al-Farisi, orang Parsi. Mardawai, bukan orang Arab, kan? Tapi ahli hadis, apabila belajar hadis, orang hadis dia tak sebut waih tu. Dia sebut Mardawai, dia sebut Marduyah. Dia kata wal muhaddithuna la yuhibbuna al-waih wa qalu innahu ismu syaitan. Syekh Saleh sahih? Limadha la yuhibbuna al-waih? Ismu syaitan. Ana la adri min aina ya'khuduna ismu syaitan waih. Baik. Ala kulli hal, ini bukan orang Arab, tetapi mereka semua hasil daripada perkembangan tentera Islam pergi, menunjukkan bukan untuk conquer, bukan untuk menawan, untuk dimonopoli oleh Arab. Siapa dia? Cuba sebut mazhab yang 4. Tadi kita sebut tadi nama apa? Abdul Khari. Ini kitab utama ni selepas dalam hadis. Arab ke bukan? Bukan Arab. Tirmizi, Arab ke bukan? Bukan Arab. Siapa lagi? Nasa'i, bukan Arab. Abu Daud, bukan Arab. Ni belajar kuib tahu ni. Ibnu Majah, bukan Arab. Imam Muslim ada perbincangan. Sebagian mereka kata dia ada darah Arab, sebagian kata. Tapi yang penting, majoriti ahli hadis bukan ahli orang Arab. Dalam dunia ni, mazhab apa paling besar? Dalam fiqh. Mazhab apa? Ni siapa duduk dengar kuliah saya? Mazhab apa yang besar? Abu Hanifah. Mazhab Hanafi paling besar. Berapa sebab ia besar? Salah satu sebabnya kerana empire yang paling akhir dalam dunia Islam ialah Empire Osmaniyah, dan mazhab rasminya ialah mazhab Hanafi. So dia besar. Di India mazhab Hanafi, di Pakistan mazhab Hanafi, di mana lagi? Di China mazhab Hanafi, di negeri Arab, Iraq mazhab Hanafi, dan banyak dari Imam Hanafi. Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit, dia bukan orang Arab. Dia orang apa? Orang Parsi. Inilah bezanya perkembangan wilayah-wilayah apabila Islam masuk. Di dalam riwayat sejarah, walaupun ada perbincangan di segi teknikal sanad, apabila dikatakan anak kepada Amr bin As. Amr bin As ni sahabat Nabi. Zaman Umar dia dihantar ke Mesir. Apabila sampai di Mesir dia jadi gubernur. Pusat khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi biasa bila jadi gubernur orang besar, bukanlah orang besar sahabat ni macam
orang lain. Mereka dengan tawaduk mereka, dengan kesalehan mereka, tapi orang besar lah. Jadi anak dia satu hari di Mesir, rakyatnya banyak yang Qibti, Coptic. Jadi orang dia berlumba kuda dengan anak Amr bin As. Dia kalah anak Amr bin As. Dia pukul budak tu. Dia pukul. Bila dia pukul, bapa budak ni tulis surat kepada khalifah di pusat. Tulis kepada Umar bin Khattab, kata, anak gubernur pukul anak saya. Dia pukul, katanya dia menyatakan, ana ibnul akramin, aku anak orang yang orang besar. Sayyidina Umar marah, panggil Amr bin As mari ke Madinah. Bukan senang, bukan ada charter flightnya zaman tu. Mesti nak naik kuda, nak mari ke Madinah, jauh tu. Datang dengan perkataannya yang masyhur, matasta'badta qauman wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Bilakah engkau ingin menghambakan kaum sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu bapa ibu mereka dalam keadaan merdeka? Ini adalah merupakan perkara yang tak ada ni, yang tak dipahami oleh orang lain. Islam pergi, kau tidak. Kau jadi orang bawahan, kami orang yang tinggi. Tapi Islam bila datang mengangkat nilai kemanusiaan di tempat berkenaan. Sebab itu Rib'i bin Amir, saya selalu ulang, Rib'i bin Amir dulu cerita yang paling besar Parsi ni empire dia besar, ada dengan tentera ratusan ribu, makan minum dia yang mewah, raja dia kereta kuda. Siapa pernah tengok tentera Cina zaman dulu? Terakota pernah? Dia zaman dulu sudah ada pangkat-pangkat ketenteraan. Kalau dia general, kereta kuda dia berapa tayar, berapa orang kawal, berapa baju dia. Ini kuasa-kuasa besar, super power pada zaman dulu. Parsi adalah super power. Sebab tu Quran cerita Ghulibatir Rum, cerita perang Parsi dan Rum. Super power. Bila sahabat pergi, yang pergi tu kecil saja. Zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, Parsi pakai hebat. Dia orang Badui, diikat tali kepala dia. Dia pergi masuk dalam majlis Rostam, Panglima Parsi. Panglima Parsi duduk tengok, pakai pun tak ikut protokol. Tapi itu sebelum peperangan. Dia tanya, kenapa kamu datang? Orang Arab yang dulu penakut, tengok Parsi takut. Dalam beberapa tahun dengan kedatangan agama Islam, Arab mencabar Parsi. Dulu orang Arab ni kalau lalu dalam wilayah Parsi takut mereka. Tiba-tiba orang Arab Badui, orang Arab bandar, dengan pasukan mereka ingin berhadapan dengan ratusan ribu tentera Parsi. Parsi tak boleh faham. Rostam tanya, pasal? Rib'i bagi satu perkataan, himpunan perkataan yang bermakna. Dia kata, Allahu bata'asana, Allah hantar kami. Dia tak kata Umar hantar. Ini tengok mentaliti sahabat. Allahu bata'asana linukhrija man sya'. Allah hantar kami untuk Allah mengeluarkan sesiapa yang Allah mahu. Min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Daripada menyembah sesama hamba, penghambaan sesama hamba, kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah. Min jawril adyani ila adlil Islam. Daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Ini misi dia. Islam berkembang sehingga sampai ke Andalus. Siapa pernah tahu? Pernah sebut Andalus?
Kita hanya tahu Spain, bola sepak, pemain bola sepak Spanyol. Tapi kita tidak tahu di situ ada Ustaz Datuk Kamarudin barangkali banyak pergi ke Alhamra. Tengok keindahan empire Islam. Lebih daripada 700 tahun Islam menguasai Eropah. Bahkan kalau campur dengan zaman hampir 900 tahun Islam di Eropah. Islam di Eropah. Hari ini seakan-akan Eropah macam tak ada kaitan dengan Islam. Tapi Islam lama di Eropah. Lama Islam di Eropah. Gereja utama di Andalus tidak dibuang. Apabila Kristian mengambil balik Andalus menawan Andalus di atas kelemahan orang Islam. Orang Islam tidak dibenarkan beribadat. Masjid diambil balik. Islam tidak lakukan hal itu. Kristen Koptik, Akbat, Qibti di Mesir. Sejak daripada zaman Sayyidina Umar mereka Kristian, sehingga hari ini mereka Kristian bagi menunjukkan Islam tidak pernah memaksa mereka menganut Islam. Muslim di atas apa kelemahan? Di atas apa kelemahan? Saya akui ada kelemahan masyarakat Muslim yang tak berapa pandai, yang kadang-kadang tak ikut peraturan Islam, tapi tak paksa orang masuk Islam. Di Syria ada Kristian, tak dipaksa. Di tanah Melayu ini, ini pasal musim panas sekarang. Saya bukan perkauman, saya cerita betul. Orang-orang Cina yang bukan Islam boleh berniaga di kampung-kampung Melayu sejak dahulu dan menjadi kaya. Orang Melayu panggil dia tauke. Orang Melayu tidak bakar kedai mereka. Mereka kaya. Orang Melayu tak musnahkan mereka. Mereka boleh cari makan. Tetapi hal yang sama tidak berlaku di dalam kaum minoriti Muslim di dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak lain. Lihat nasib umat Islam di India. Sekarang pergelutan di Kashmir. Lihat apa yang berlaku kepada umat Islam di China. Lihat juga apa yang berlaku di Myanmar. Indonesia sebuah negara orang Islam yang besar. Ada orang Cina bukan Islam, mereka kaya di Indonesia. Walaupun ada semangat macam-macam kiai dan pesantrennya, tetapi bukan tabiat orang Islam meletakkan pedang ataupun pisau di tengkuk orang. Awak kena menerima Islam. Orang Islam tidak lakukan hal itu. Kerana la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini pada zaman Islam lemah. Pada zaman awal Islam, empire dibuka. Ada kelemahan, ada kesilapan, ada beberapa tragedi yang tidak sepatutnya. Tetapi ia tidak mewakili majoriti orang Islam. Mereka tak paksa. Mereka tak paksa. Islam pernah mengalami suasana yang dahsyat. Masjid Al-Aqsa pernah ditawan oleh Kristian. Diambil 70,000 disembelih orang Islam di sekitar Masjid Al-Aqsa. Penyair kata mazajna dima'ana bidumu'i sawajimi. Tetapi apabila Salahuddin Al-Ayyubi mengambil balik. Salahuddin bukan sahabat Nabi, bukan juga tabi'in. Salahuddin pun bukan orang Arab, orang Kurdi. Dia tidak membunuh balas orang Kristian, bahkan memberikan kebebasan. Semasa Sayyidina Umar mengambil Masjid Al-Aqsa, dia membuat perjanjian jaminan kedamaian untuk orang-orang Kristian. Mereka tidak diganggu-gugat, salib mereka tidak dipatahkan, gereja mereka tidak dikacau. Perjanjian dan surat perjanjian itu masih tertulis, disimpan di timur dan barat.
Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Lau salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar. Jika Umar lalu satu lorong, syaitan lalu lorong yang lain. Betapa menggambarkan hebatnya Umar, tegasnya dia. Tapi dia tidak pernah memaksa orang menganut agama Islam. Dengan pembukaan, dengan pelayaran, Islam sampai ke tanah Melayu ini dengan contoh teladan yang baik. Tanah Melayu menjadi bumi Islam, bumi orang Islam. Islam sampai ke China. Tetapi hasil daripada kelemahan orang Islam, hasil daripada berpecahnya orang Islam, daripada satu daulah yang besar, mereka menjadi dua ilat, mereka menjadi negeri-negeri yang kecil. Masuknya Mongol, Mongolia, perpustakaan yang hebat, Darul Hikmah Baghdad, dengan segala khazanah penulisan. Allah uji orang Islam kerana mereka meninggalkan kekuatan mereka. Mongol datang ambil buku-buku, dicampakkan dalam sungai Furat, sehingga dikatakan banyaknya buku tulisan tangan itu sungai Furat boleh diseberangi dengan kuda, memijak buku-buku itu. Sungai Furat menjadi hitam dan merah. Negara-negara orang Islam yang lain sebelum itu, walaupun demikian, lama kelamaan Mongol itu telah menganut Islam. Jarang dalam sejarah, sukar kita cari dalam sejarah. Biasanya pihak yang atas mempengaruhi pihak yang bawah. Tetapi Mongol terpengaruh dengan Islam. Pemerintah Mongol yang menakluk negara Islam, cucu cicit mereka menganut Islam. Kerana terpengaruh dengan orang Islam, maka adanya kerajaan-kerajaan Mongol yang Islam, walaupun ada kelemahan di India dan seumpamanya, asal mereka bukan Islam. Mereka menakluk negara orang Islam. Cuma saya nak cerita tentang kelemahan dunia Islam. Hasil daripada kelemahan, banyak isu, tapi saya nak meringkaskan. Kelemahan kita, Indonesia yang besar. Besar Indonesia. Apa dia penjajah Indonesia, nama apa? Tadi saudari kita yang baca dalam bahasa Arab, pengurusi, kan? Dia orang Indonesia. Saya pun mengalu-alukan pelajar-pelajar Indonesia di sini. Ahlan wa sahlan. Kan? Indonesia, siapa penjajah mereka yang lama? Belanda. Siapa pernah pergi Belanda? Panggil apa Belanda ni? Holland. Panggil apa Datuk Muhyiddin? Netherlands. Siapa pernah tahu? Belanda kecil je. Dahlah kecil. Masa zaman dia kegemilangan tu dia besar lah juga kan. Tapi dia daripada ribuan batu kilometer jauhnya, dengan kapal-kapalnya boleh menawan Indonesia yang besar. Terbayangkah kita hasil kelemahan? Tapi orang Islam menghadapi ini, yang hasil dari kelemahan kita, daripada zaman kegemilangan Islam, daripada Islam yang berada di Europe, sehingga hari ini kita belajar masih lagi ada perkataan Arab al-kuhul. Apa lagi al? Al-ka. Semua al-al ni bahasa Arab. Saya pernah berada di Oxford. Dulu Oxford apabila hari graduation dia akan menjemput perwakilan daripada Andalus. Saya pernah pergi jadi fellow lah di Oxford Center for Islamic Studies. Tengoklah pengalaman itu. Hari ini orang dapat sijil pakai jubah. Itu tradisi yang diambil daripada sejarah orang Islam.
Dikatakan apabila tentera Kristian masuk ke Andalus nak cari rumah orang Islam, sama ada mendengar hainamatul Qur'ani tutla, Al-Quran yang dibaca, ataupun mereka ada tandas dalam rumah mereka. Kemajuan Barat, gereja memerangi sekularisme. Pergi ke Britania, baca dia pun dalam ensiklopedia, baca tentang liberalism, baca tentang sekularisme, bagaimana Barat, bagaimana gereja, church takut dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dinamakan pada zaman Dark Age, pada zaman kegelapan Eropah. Kenapa mereka takut? Mereka takut orang Eropah belajar sains, kerana sains itu berasal datang daripada sekolah-sekolah orang Islam. Kerana orang sekolah di Andalus dan seumpamanya, bila pergi sekolah masuk pelajaran itu, nanti dibimbangi dia bukan belajar saja sains, dia akan belajar akidah sekali. Jadi mereka keluarkan fatwa, jangan belajar ilmu ni dan ilmu ni sesat. Maka ramai saintis yang dibunuh pada zaman kegelapan. Kita tahu ada Galilei yang dibunuh, ada ramai yang buat teori tentang matahari putaran, semua dibunuh secara kejam, burn to death, dibakar untuk mati, sehingga mati. Sebab apa? Sebab mereka kaitkan ilmu sains dengan ajaran agama. Sebab kerana Islam mendominasikan ilmu sains, fizik, chemistry ketika itu dikuasai oleh orang Islam. Hanya dipelajari. Orang Islam sangat generous, ambil ilmu tak apa, walaupun tak masuk Islam. Tapi gereja takut, maka dia tindas sebahagian begitu lama. Ini bukan menghina Christianity, ini facts yang ada dalam semua tulisan mereka. Sehinggalah berlakunya revolusi industri, French Revolution. Revolusi Perancis itu walaupun bernama industri, ialah kebangkitan menentang kuasa gereja yang campur tangan di dalam perkembangan kemanusiaan, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu sains. Maka mereka menyatakan mesti berpisah kuasa agama dengan kuasa politik. Maka mereka kata itulah sekularisme. Dan kalau tanya pada saya, sekularisme itu baik untuk Barat. Dengan sekularisme lah mereka maju. Karena gereja telah menghalang perkembangan ilmu pengetahuan mereka. Tetapi sekularisme dalam arti kata memisahkan agama daripada pemikiran-pemikiran ilmu sains, teknologi dan seumpamanya, tidak baik untuk dunia Islam. Kerana sains dan teknologi datang dalam dunia Islam melalui perkembangan agama. Agama yang memangkinkan Islam, yang menyebabkan berlakunya perkembangan ilmu itu di kalangan orang Arab. Orang Arab badui padang pasir, orang Arab di padang pasir, mereka hanya bertahu syair. Mereka ada kuda-kuda yang bagus, penunggang kuda yang bagus, tetapi mereka gagal membina empire. Hanya dengan kedatangan Islam mereka berjaya membuka empire. Bukan mereka tak ada penyair yang bagus. Pada zaman dulu sebelum Islam datang mereka dah ada. Bukan tak ada pemanah yang bagus, mereka ada. Tetapi untuk membuka empire memerlukan sistematik cara berfikir, memerlukan kekuatan. Muhammad bin Abdullah, Rasul Islam, telah memberikan kekuatan kepada orang Arab dan juga kepada semua orang Islam. Salman Al-Farisi orang Parsi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, maka bukan orang Arab. Mereka semua telah mendapat habuan daripada kekuatan Islam ini. Faham tak saya cerita ni? Tapi oleh kelemahan diri kita, akhirnya berlaku apa yang berlaku pada hari ini. Saya nak sentuh beberapa hal. Apabila berlaku dunia Islam ditawan, Malaysia siapa tawan? Siapa penjajah kita? British. Mesir, manil mustaghrib, musta'mar, man? Faransa wa Britania, kilama. French,
Britain, juga sebahagian negara Arab, Libya. Siapa pernah tengok cerita Omar Mukhtar? Pernah tengok? Ha? Tak pernah? Apa yang kau tengok? Hamba pernah tengok Lion of Desert? Pernah tengok? Ha? Nama cerita lama. Tapi Itali menawan Libya. Itali menawan Libya. Begitu kejam. Sehinggalah akhirnya orang Islam berjaya mengeluarkan mereka dan mengambil negara. Saya nak balik pada negara kita, kemerdekaan. Ini sensitif. Saya tahu beberapa media melaporkan kod beberapa kenyataan Malaysians for Malays, dan ramai orang kata, oh, Mufti Perlis telah menimbulkan isu. Tapi dengar betul-betul. Kalau mereka dengar apa yang saya hurai di Masjid Alwi secara adil, mereka faham saya bukan maksudkan tentang keadilan hanya secara bias, tak. Saya ingin ceritakan, semua bumi ini ada, Allah takdirkan ada kaum yang duduk. Di negara China, kaum apa yang duduk? Ha? India. Di negara China, kaum apa yang duduk? China. Siapa dia tuan tanah itu? Siapa pemimpin mereka? Di India, siapa pemimpin mereka? Tanah itu untuk siapa? India. Di Amerika, Amerika sepatutnya bukan dia punya, itu orang lain punya, dia curi 200 tahun dia pun dia claim white, dan dia perjuangkan white supremacy, ketuanan orang putih. Dan siapa presiden dia? Siapa kebanyakan kabinet mereka? Orang putih. Di Europe bercakap tentang equal rights, human dignity. Saya pun hadir baru ni di Belgium sebagai panel yang dijemput. Tapi Europe untuk siapa? Untuk orang Melayu ke? Untuk orang India ke Cina? Untuk orang kulit putih. Indonesia untuk siapa? Untuk Indonesia. Orang Cina di Indonesia kena bercakap bahasa Indonesia. Namanya pun ditukar menjadi nama Indonesia. Kita pun tengok Hartono apa semua, asalnya yang Cina. Apa negara yang berdekatan dengan kita ni? Thailand. Sekolah-sekolah, Datuk Kamarudin pergi terlibat dengan projek mengajar bahasa Melayu. Anak-anak orang Melayu selatan Thailand, wilayah Andaman, sudah tidak dapat bercakap bahasa Melayu. Saya tidak blame the government. I never blame the government. That is their country. Itu negara mereka. Itu dasar mereka. Dia tak, bahkan nama pun kena tukar jadi nama macam Siam. Nama kalau kita tanya nama Islam baru disebut Yusuf. Bila nama Siam bunyi macam lain sikit. Ha, macam mana Dr. Kamarudin? Okey, semua orang ada tanah dia. Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu untuk siapa? Tanah Melayu, no. Tanah Melayu untuk semua. Adilkah ini? Ha? Saya bukan kata tanah orang lain tak boleh hidup di sini, tetapi mestilah menghormati tuan tanah ini. Mesti ada identiti. Allah telah menjadikan manusia ini, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Semua orang ada. Orang Melayu pakai baju Melayu, tak salah nak pakai baju India pun. Tapi itu bila kata baju kebangsaan, baju apa? Baju Melayu. Adakah itu berarti telah menghina kaum lain? Tak. You pergi ke Europe, ada cara dia. You pergi ke Thailand, ada cara dia. You tadang tanah Melayu, ada cara dia. Tapi kalau tanah Melayu nak belajar Jawi, 3 muka surat pun kontroversi, 6 muka surat pun macam nak berperang, adakah ini bererti menghormati tuan tanah? Saya kata keadilan untuk semua. Semua rakyat di sisi undang-undang, equality, equal rights, ada hak yang sama di hadapan undang-undang.
keadilan, justice is for all, keadilan untuk semua. Tetapi sesuatu tanah mesti mempunyai identitinya. Identiti yang dominan bagi tanah Melayu, agamanya ialah Islam, adat istiadatnya ialah adat istiadat India, adat istiadat Melayu. Bukan perkauman, itu adalah realiti. Kalau di India, oh ya, they have to, di India orang Islam tak boleh sembelih lembu, dibunuh, dipukul sehingga mati, dan mahkamah mereka melepaskannya. Dia kata ini bahkan Hindu nasionalis di India, khususnya Parti Modi, mau nak jadikan India mesti identitinya Hindu, tak boleh disebut selain daripada Tuhan Hindu. Di khalayak ramai, lembu walaupun banyak tak disembelih. Sebab apa? Hormat. Di sini marah sampai ada tempat orang sembelih lembu marah, tak hormat dia kata. Banyak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh mereka sensitif pada orang Melayu. Melayu pendatang, orang Melayu sensitif tak? Tapi tak ada siapa halau mereka balik. Adalah satu kenyataan Dr. Zakir Naik, mungkin kurang tepat ke apa, nak halau balik. Balik ke India, hadapi sistem keadilan di sana. Mana ada keadilan di sana? Bukan saya kata, Perdana Menteri Malaysia pun kata tak adil. Kalau dia dah balik, dia dibunuh. Saya bukan bercakap isu perkauman, ini ada realiti. Nabi menyebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin-pemimpin itu daripada Quraisy. Ulama bincang bagaimana Nabi sebut pemimpin daripada Quraisy sedangkan Islam bersifat tidak perkauman. Nabi kata as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, kamu taat dan dengar walaupun yang memerintah kamu hamba Habsyi, kulit hitam, rambut dia macam dengan apa? Macam dengan zabib tu apa? Macam kismis tu. Taat ke dia, Nabi kata kalau dia pemimpin, sekiranya dia berhukum dengan hukuman yang adil. Tapi kenapa Nabi kata a'immatu min Quraisy, pemimpin di kalangan Quraisy? Ibnu Khaldun dia menyatakan sebab kerana Quraisy itu salabatul Quraisy, kerana Quraisy itu pemegang kekuatan. Bila sebut kepimpinan, dia orang yang dominan. Nak tanya, di tanah Melayu ni siapa yang dominan? Betul kan ni? Saya tidak perkauman, tapi ia realiti. Tetapi apabila kita ingin membentuk sebuah negara yang semua orang tak boleh cakap tentang kita nak terapkan unsur, bukan agama, tulisan Jawi, unsur-unsur nilai-nilai warisan, semua yang lain marah. Kalau mereka, saya tengok ada orang yang hina angkatan tentera dan kata tentera makan tidur patutnya pergi kerja di mana, di ladang. Sensitif tak? Tidak ada seorang pun di kalangan menteri yang 4 tu, yang bising tu, mempertikaikan kenyataan ini. Don't worry, Datuk Kamarudin tak kata dalam majlis, saya yang kata. Saya tahu nanti dia kata, oh di Kuibs mufti kali hantam kerajaan. Yes, saya hantam. Ini adalah sentiasa minta supaya kita orang Muslim, kamu kena sabar, jangan keluarkan, jangan perkauman. Tapi mereka sebut macam-macam boleh, kita sebut tak boleh, dan kita tak pernah sebut. Saya daripada jalur yang sangat sederhana, mereka kenal saya, banyak artikel saya defend non-Muslim right in this country. You can read many of my articles regarding to the topic. Saya cakap hal ni. Tapi sekarang ni jadi neraca yang tak adil, sebuah pentadbiran yang tak tahu, semua orang cakap. Ekonomi tak berkembang, yang tahu berkelahi tiap hari, tiap minggu. Habis Zakir Naik ni nak berkelahi siapa pula, kita duduk tunggu. What kind of government
So satu pembentukan sebuah pemerintahan yang kuat mesti dibuat. Saya bukan kempen pembentukan kerajaan yang resis. Saya tidak resis. Yang resis ialah yang menyebut Dong Zong resis, Tun Mahathir kata. Tapi saya ingin beritahu, satu pembentukan pentadbiran yang mesti dominasikan oleh satu kaum yang asal mesti dibentuk untuk mengelakkan keadaan yang bising seperti ini, sehingga keadaan stabil, maka barulah kita dapat uruskan dengan baik. Jika tidak, kita hanya bercakaran, negara ekonomi tak berjalan, bercakaran isu perkauman hari demi hari. Kita anti perkauman. Saya tak perlu penerangan. Islam sejak daripada orang Melayu, walaupun tak masuk sekolah, tahu Islam tak benarkan orang paksa orang masuk Islam. Dulu Menteri Perpaduan sebelum dia jadi menteri, sebut terus, sebelum dia jadi menteri, dia pernah sebut bahawasanya orang Hindu di sini dipaksa di dalam berdasarkan kepada laporan yang diberi seolah ditindas di sini. Agama mereka tidak diberikan kebebasan. Di Malaysia ni punya dahsyat. Mereka nak berlarak pun kita kena stop jalan. Apalagi toleransi. Hari ini kita bercakap tentang kemerdekaan. Kemerdekaan untuk semua. Keadilan untuk semua. Tetapi sebuah negara yang merdeka tidak boleh dijalankan pentadbirannya dengan cara pengurusan yang sebegini. Hari-hari disputation, hari-hari debate tentang Melayu, Cina, India, dan masalah agama. Kalau ada orang Islam cakap sikit dia, demonstrasi, report polis. Kalau ada mereka cakap, Dong Zong cakap, tak ada satu mereka yang kata. Saya rasa keadaan ini mengecewakan. Dan sebab itu, kembali kepada makna kemerdekaan ini. Dan ini kita sebagai orang Islam, mesti kembali menghayati makna kemerdekaan. Bezanya agama. Yang dibawa oleh Tuhan yang mendidik kita tidak memaksa orang. Yang tidak perkauman. Setiap kali Islam menang, dia rentas kaum. Dia tak pernah. Ulama hadis majoritinya bukan orang Arab. Ulama Nahu bukan orang Arab, saya sebut. Ulama fiqh yang dominan bukan orang Arab. Maksudnya tidak perkauman. Dia hanya menekankan soal kebenaran dan keadilan. Saya orang yang bercita-cita untuk keadilan untuk semua. Sehinggalah saya melihat kadang-kala sebahagian daripada falsafah itu tidak boleh dilaksanakan untuk semua orang. Kerana ada orang yang appreciate dengan keadilan untuk semua. Ada orang yang ingin mengambil kesempatan jika dia diberikan keadilan kepadanya untuk menindas orang lain. Faham kau saya cakap apa ni? Terima kasih banyak. Yang tu yang nak abang. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Dan selamat untuk memahami sebuah negara ini. Dan kita insya-Allah akan pergi lebih hadapan untuk memperjuangkan sebuah negara Malaysia yang stabil. Dia nak stabil ni, dia pun nak ikut ikutlah. Saya nak cerita. Dalam sejarah manusia ni macam-macam. Islam kata adil untuk semua. Islam terang-terang, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tak larang kamu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu, mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, bagi harta pada mereka, adil pada mereka. Allah suka pada orang-orang yang adil. Islam di Perlis ni paling fleksibel fatwa. Tadi saya bercakap untuk saudara-saudara baru, Cik Bat mendengar. Di Perlis masuk Islam tak perlu tukar nama bapa. Nama dia kalau pak dia asing tak apa. Sahabat Nabi masuk Islam pun pak depa tak tukar nama. Kalau tidak habis semua sahabat Nabi bin Abdullah semua. No, kita tak tukar. Di Perlis apa lagi? Fatwa kita, zakat boleh diberi pada non-Muslim dengan kadar diputuskan oleh Amri
bagi memberikan persepsi yang positif terhadap Islam di bawah mu'allafatul qulub. Non-Muslim boleh masuk ke masjid. Daging korban baru ni. Kita punya pandangan, non-Muslim pun boleh makan. Kalau dia datang dalam majlis, ada non-Muslim makan daging korban, kita ambil mazhab yang kata boleh makan. Boleh ni bukan tak ada mazhab, tetapi meluaskan pegangan mazhab. Tidak terikat dengan satu. Kalau kita kata ni tak ada mazhab, mungkin bukan mazhab Syafi'i, kita akan ambil dalam Hanafi, Maliki, kita akan ambil dalam Hambali. Mungkin kita tak perlu fatwa tu, tapi orang yang baru masuk Islam, dia balik ke rumah, mungkin dia ataupun dia buat akikah anak dia, mak dia bukan Islam hari. Mak dia nak makan, mak jangan makan. Ni daging akikah, mak kafir. Oh kacau. Betul dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tapi ada pandangan mazhab lain yang diambil. Hatta Saudi yang tak ada agama lain pun fatwa mereka akikah korban non-Muslim boleh makan. Kita luas. Sebab itu di Perlis ni tengok kadang-kadang orang beratok dapat zakat, ada juga non-Muslim. Maksudnya betapa luas kita. So dia jangan accuse kita kata racist. Never. Kita tidak racist. Agama kita untuk semua. Bahkan amalan-amalan agama kita untuk semua. Non-Muslim pernah ada, hatta ahli parlimen DAP pernah berforum dengan saya dalam masjid di Negeri Perlis. Kita bukan racist. Tetapi kita ingin bagi tahu negara tidak boleh dipimpin oleh pihak yang mana dia nak menang saja. Apatah lagi dia minoriti. Sehingga dia tak boleh disentuh, orang lain kalau sentuh perkauman dan seumpama. Saya nak cerita, bukan saya sokong Saddam Hussein. Kita pun tak suka Saddam Hussein kerana dia punya kekejaman. Tetapi hanya kerana Saddam Hussein punya sikap sah, Iraq tidak berpecah pada zaman itu. Kerana kadang-kala tempat yang banyak gangster, kena gangster juga jadi kepala dah. Kepala gangster. Iraq dalam sejarahnya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kita kritik dia. Banyak tindakan dia, tetapi dia berjaya menyatukan Iraq kerana ketegasannya. Bila negara yang banyak kepala samsing macam negara kita sekarang ni, nampaknya perlu satu orang yang keras kepala juga, yang dominan, yang mesti menguruskan negara ini. Dan kita akan cari calon tu. Terima kasih. InsyaAllah terima kasih banyak. Terima kasih kepada Kuib. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.